Okey, hari ni kita masuk ke topik heat of combustion ya, ataupun haba pembakaran. Sebelum ni kita belajar tentang haba pemendakan, heat of precipitation, haba penyesaran, heat of displacement, haba peneutralan, heat of neutralization, dan juga haba pembakaran ataupun heat of combustion ya. So hari ni kita akan belajar heat of combustion, haba pembakaran keempat ya. Okay, the heat of combustion is the heat change when one mole of substance is completely burned in oxygen under standard conditions. So, kita tengok sini adalah contoh-contoh alkohol ya, metanol, etanol, propanol dan butanol. Juga number of carbon atom per alcohol molecule ya. Carbon, kalau metanol, carbon 1 carbon, etanol 2 carbon, propanol 3 carbon dan butanol 4 carbon. Dan kita tengok dia punya mass of molecular relative ya, GC molecular relative-nya bertambah. Dan juga haba pembakarannya bertambah ya. Simbol negatif ni menunjukkan simbol sahaja, itu haba dibebaskan ya. Okay, what inference can be made from the table above? So if the number of carbon atom per molecule of alcohol is higher, so the heat of combustion also increases ya. Okay, haba pembakaran ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan terbakar dengan lengkap dalam oksigen yang berlebihan. So kita guna formula MC theta ya, sama juga. Okey, kalau kita tengok ini adalah persamaan termokimia ya. Okey, dalam persamaan termokimia untuk metanol ni kita tengok when 1 mole of methanol burn, 7 to 5 kilojoule of it is released. So ingat kalau kita ada perkataan releases dekat belakang, tak perlu letak negatif di nombor depan ni. Tapi kalau nak tulis formula ada delta H, mesti letak negatif ya. So apabila 1 mole metanol terbakar di dalam oksigen berlebihan ya, 720 terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan ya, 725 kilojoule haba dibebaskan. So tak perlu simbol negatif ya. Okey, kita tengok sini, ini adalah etanol dengan haba pembakarannya, propanol dengan haba pembakarannya, butanol dengan haba pembakaran ya. Okey, okay, next. Okay, kita tengok sini ya. Example, okay, kita ada hydrogen. 2 mole of hydrogen react with oxygen, produce 2 mole of water. So kita tengok sini ya, 2 mole of hydrogen combustion complete ya with oxygen. 572 kilojoule heat of 572 kilojoule of heat is released. Okay. Tapi heat of combustion ni must refer to 1 mole. So what is heat of combustion tadi? Heat of combustion is the heat produced when 1 mole of substance is completely burned in oxygen under standard condition. Ataupun haba pembakaran adalah haba yang dibebaskan apabila 1 mole bahan terbakar dengan lengkap di dalam oksigen. Ya. Jadi kalau untuk 1 mole 572 ni mesti kena bahagi 2 untuk dapat 1 mole ya. So delta H sama dengan negative 286 kilojoule per mole ya. Okey. Jadi macam kalau kita buat energy level diagram pun ya, kita tengoklah dalam soalan dia bagi macam ni ni maksudnya ada 2 mole hidrogen lah. So kalau untuk haba tindak balas ataupun untuk haba peneutralan mesti untuk 1 mole. Ya. Okey, haba pembakaran. Okey, untuk menentukan haba pembakaran ada beberapa cara kat sini. Iaitu lampu spirit yang mengandungi etanol ditimbang dengan tepat. Okey, kita panggil lampu spirit ni adalah spirit lamp ni ya. Okey, spirit lamp. Okey, cuba besarkan di sini. Okey. So tu spirit lamp dia, 100 cm air ya. Kalau kita guna ini gambar ni ikutlah, kalau dalam bila kita buat esei kena tally ya dengan gambar atau arahan diberi. Kalau dia kata 100 lah ya, air disukap menggunakan silinder penyukat dan tuang ke dalam tin logam. Kalau tak ada
kalau tak guna tin logam pun kita boleh guna copper can copper container bekas kuprum Okey, tin logam ni diletakkan di atas tungku kaki 3. So kalau kita tak nak bagi tin logam tu bergerak kita boleh guna pipe clay triangle tu. Jangan guna wire gauze cikgu akan terangkan kenapa. Okey, suhu awal dicatatkan Lepas tu lampu spirit ni dinyalakan. Lampu spirit ni mesti dinyalakan dan diletakkan di bawah tin logam. Tin dipanaskan sehingga suhu meningkat sebanyak 50 darjah Celsius. So nyalaan dipadamkan dan suhu air dicatatkan So sampai 50 kita padam api tu. Lepas tu kita tengok sini, kalau kita tengok sini ada termometer, kita kena tengok bacaan termometer ni berapa suhu air dia kan. Lepas tu kita timbang. Okey, untuk spirit lamp ni kita kena serta-merta terus timbang. Kita nak tengok sebelum pembakaran tadi kita dah timbang. Selepas pembakaran kita nak tengok berapakah mass etanol yang telah kita guna Okey, ingat kalau soalan guna etanol, masa kita label sini pun kita guna etanol. Tengok etanol kena tally dengan bila kita buat AC steps tu. Okey. So bila kita nak kira haba pembakaran, okey ni dia punya cara dia Okey, suhu awal air tadi kita ambil kan sebelum kita panaskan, mulakan pemanasan. Lepas tu suhu air tadi kita tengok kan, lepas kita berhenti 50 darjah Celsius kita padamkan api, kita tengok suhu termometer tu berapa last dia. Okey, jisim lampu spirit sebelum pembakaran dan jisim spirit selepas pembakaran So kita tolak dulu suhu ni dan juga jisim terakhir tolak dengan jisim awal. So kita masuk dalam formula MC theta So kita dapat tu 1840 joule ataupun bila kita tukar 21.84 kita boleh check tengok 100 kali 4.2 kali 52 kan. Okey, dapat tak? 100 kali 4.2 kali 52. So kita akan dapat 21840 joule So bila kita tukar kepada kilojoule, 21840 kilojoule. So 0.73 gram. Jadi kita nampak, kita dah tengok memang kita dah tolak. Jadi 0.73 gram ni bila kita guna metanol ataupun etanol ni dibakar, dia akan mengeluarkan haba sebanyak 21.84 kilojoule kan. Tapi untuk haba pembakaran dia mesti 1 mol. 1 mol katalah kita guna 1 mol etanol C2H5OH. So 1 mol etanol ni bersamaan dengan, okey, kita cari GMR dia ataupun relative molecular mass dia. 2 kali 12 tambah 5 kali 1 tambah 16 tambah 1. So kita akan dapat 46 gram. So 1 mol etanol bersamaan dengan 46 gram. So kalau 46 gram berapa? Jadi 21.84 bahagi 0.73 darab 46 kan. So kita akan dapat 1376.2 kilojoule haba. So haba pembakaran delta H adalah negatif 1376.2 kilojoule per mol So precaution step. Okay, use copper container or any suitable metal. Metal is a good conductor of heat, thus it can transfer the heat given out during the combustion of alcohol to the water. So penting logam kita guna sebab logam ni dia boleh memindahkan haba yang kan kita nampak dalam gambar tadi, flame tu betul-betul di bawah copper container tadi. So dia boleh transferkan heat tu. Spirit lamp is placed on a wooden block, so the flame contact directly the copper container. So spirit lamp tu kita tinggikan, letak atas wooden block, so supaya flame tu boleh sampai ke bottom of the copper container tu, bawah tu So a bigger area of the flame can be in contact with the copper container. Okay, wire gauze tak boleh guna sebab to prevent wire gauze absorb heat energy. So tak best lah kan kalau ada wire gauze itu, jadi heat energy tu tak boleh transfer directly kepada copper container tu. Okay, asbestos screen ataupun kita kata windshield is placed around the copper container. Kita letak di tepi-tepi tu to avoid heat loss to the surrounding. And then the water must always be stirred. Temperature changes is uniform lah to make sure the temperature changes tu sekata, uniform. Okay, a windshield is used to shield the flame from air current. Kadang-kadang flame tu kan bila kena angin air current tu angin. So air current tu will accelerate heat loss. So angin tu akan membuatkan haba tu hilang ke sekeliling Okey, maksud cikgu yang ini
Okey, maksud cikgu yang windshield ataupun ni adalah windshield ataupun asbestos screen ni penting lah. Ya, untuk ataupun bahasa Melayu kita panggil penghadang angin ya. Okey. Calculation. Okey, ni kita masuk contoh calculation. Okey, kita ada satu thermochemical equation ataupun samaan termokimia. Okey, nampak dia guna 2 mol di situ dan haba yang dibebaskan. Okay, a student boil 0.5 kg water. So kalau senang kita terus tukar kepada unit gram, 500 gram of water. Water tu boleh dalam unit gram ataupun dalam unit volume, sama kan? By using a spirit lamp containing a butane C4H10. So the temperature increase by 70 degrees C. So calculate the mass of butane used. Okay, macam mana kita nak kira? Step pertama dia. Okay, ni equation yang diberi tadi. Okay. So step calculate the heat release. So kita tukar, okay, 500 gram 4.270. okay, so kita masuk dalam so kita masuk heat release MC theta. Okay, 500 times 4.2 times 70. So kita akan dapat ni dia. Okay, ini adalah haba yang dibebaskan dalam eksperimen ini. Okey, ya, haba yang dibebaskan. Okey, so ini haba yang dibebaskan dalam eksperimen ini, ya. Okey, next, calculate the molar mass of butane. Okey, kita tengok butane ni, molar mass dia ya, sebab butane ni C4H10. So kita nak kira untuk 1 mol. Sebab ingat, haba pembakaran ni mesti kira untuk, kenapa kita kira molar mass? Sebab kita nak dapat 1 mol. So 1 mol butane kita kira 4 kali 12 tambah 10 kali 1. So kita akan dapat 58 gram. Ya. Okey. So kalau kita tengok sini, nampak yang warna hijau ni, cikgu screenshot yang slide tadi tu. Okey, so haba yang kita guna dalam eksperimen ni, haba yang terbebas dalam eksperimen ni adalah 147 kJ. Okey. Butane kita kira siap-siap dah untuk 1 mol 58 gram ni bersamaan dengan 1 mol. Butane tu kita kena anggap 1 mol dulu. Jadi daripada equation tu kalau kita tengok ya, 2 mol butane ni ya, dia akan release heat sebanyak berapa tu? 5600 kilojoule. Okey, tapi kalau kita tengok sini, haba yang dibebaskan dalam eksperimen ni adalah berapa? 147 kilojoule. So kita nak tahu berapakah mol butane yang digunakan sampai eksperimen ni boleh keluar heat sebanyak 147. Ya, jadi okey, jadi kita darab 2 kali 147 bahagi 5600. So kita dapat 0.0525 mol. Okey. Jadi kita nak, soalan tu tadi tanya berapakah jisim butane yang digunakan. So maksudnya dalam eksperimen ini, bila dia keluarkan haba sebanyak 147 kan, bila dia keluarkan haba sebanyak 147, maksudnya 0.0525 mol yang digunakan. Jadi kita nak tahu mass butane tu berapa. So mol sama dengan jisim bahagi dengan GMR butane tadi kan. GMR untuk Allahu Akbar berapa? 58 kan. So mol dia tadi berapa? Okey, jap. So mol dia okey, kita tengok ya, mol dia tadi ni. Okey, mol tadi ni adalah berapa sini? Okey, mol dia adalah 0.0525. So jisim dia kita boleh tahu kali 58. So kita akan dapat 3.045 gram. Tu maksud dia tadi. Maksudnya ini adalah reference, ini adalah rujukan. Ini adalah persamaan termokimia ya. Bila 2 mol akan keluar 5600 kan. Jadi eksperimen ni sebenarnya, kenapa kita kira delta A sama dengan MC theta tadi? Sebab kita nak tahu eksperimen ni keluarkan berapa banyak heat. Inilah heat yang dikeluarkan oleh eksperimen ni.
So kita nak tahu eksperimen ni mengeluarkan heat sebanyak 147 oleh berapa butin, berapa butana yang diperlukan untuk mengeluarkan heat sebanyak ni. So kita buat ratio lah, 0.052. So 5. Jadi kita dapat 3.045 gram. Ya. Okay, so next. So from the chemical equation, okay, kalau kita tengok sini ya, from the chemical equation, ni cara kira ya, 2800 kJ heat release from, ataupun kita boleh terus kira sini. Ini 2 mol mengeluarkan 560. So kalau 1 mol, so 5600 bagi 2. So dia dapat berapa? 2800 kJ. So lagi senang kan? So kalau 1 mol digunakan, 1 mol will release 2800 kJ. So if 147 kJ berapa mol yang digunakan? So 1 bahagi 2800 times 147. So you dapat juga mol dia kan. So 147 bahagi 2800. So you dapat 0.0525 mol. 0.0525 mol akan release heat sebanyak 147. 1525 ni mol kena tukar kepada mass kan, 0.0525. okey, 58 tadi kan, 58 tadi yang kita kira kan, kita apa formula mol mass over RAM, JMR tadi kan. So darab, so kita dapat mass dia ya, yang digunakan. Sama juga cara tadi dengan cara ni, sama ya, sama sahaja. Okey. Okey, so ni okey, haba pembakaran bahan api boleh ditentukan dengan menggunakan calorimeter bom atau bom calorimeter ya. Jadi macam contoh sampel makanan, katalah kita ada sampel makanan, kita nak tahu kalori makanan. Sebenarnya kita kira kalori makanan tu, kita nak tahulah berapakah jumlah tenaga yang dibebaskan ya oleh makanan itu apabila berada dalam badan kita untuk dalam proses metabolisme badan kan. So kita boleh letak sampel makanan di sini dan kita boleh kira lah haba yang dibebaskan oleh makanan tu sama dengan haba yang diserap oleh air di sekitar ni. So sini ada oksigen untuk pembakaran ya makanan sampel tu, sampel makanan tu. Dan kita kira MC theta-nya sebab haba yang dibebaskan oleh makanan tu, yang dibakar, makanan yang dibakar tu adalah sama dengan haba yang diserap oleh air tu. Jadi kita boleh kira MC theta ya. Okey, satu lagi topik ni, nilai bahan api atau nilai sesuatu bahan api adalah jumlah tenaga yang boleh diperoleh daripada pembakaran 1 gram bahan api tersebut. So bila kita bakar je 1 gram bahan api tu, berapa jumlah tenaga yang boleh dikeluarkan. So nilai bahan api ni memberikan maklumat tentang banyaknya tenaga yang boleh diperoleh daripada pembakaran 1 gram bahan api tersebut. So setengah-setengah tu very powerful. 1 gram bahan dia mengeluarkan tenaga yang tinggi. So bagus untuk pembakaran ya. 1 gram saja dibakar tapi dia boleh mengeluarkan tenaga yang tinggi. So maklumat ni bolehkan kita memilih bahan api yang paling sesuai untuk tujuan tertentu. Dengan cara sedemikian kita tidak akan membazirkan tenaga. So tenaga dibebaskan apabila bahan api terbakar kan. So tenaga ni diukur dalam unit apa? Unit kilojoule. Okay, nilai bahan api ataupun nilai haba sesuatu bahan api adalah jumlah tenaga yang boleh diperoleh daripada pembakaran 1 gram bahan api tersebut. Sama juga dengan nilai kalori tadi. Nilai kalori sesuatu makanan adalah jumlah tenaga yang boleh diperoleh daripada pembakaran 1 gram makanan tersebut, sampel makanan tersebut kan. So nilai bahan api atau nilai haba memberikan maklumat tentang banyaknya tenaga yang boleh diperoleh daripada sesuatu bahan api itu. So nilai bahan api yang lebih tinggi bermakna bahan api tersebut dapat apa? Membekalkan lebih banyak tenaga bagi kuantiti bahan api yang sama. Oleh itu kita boleh bandingkan bahan api ni. Kita tengok jadual ni. Okey, ni jadual dia. Tengok, kita bakar sampah 1 gram bahan api, kita bakar 1 gram sampah boleh mengeluarkan haba sebanyak 13. So kalau kita tengok paling tinggi sini berapa? Gas hidrogen. Nilai bahan api gas hidrogen dah sangat tinggi berbanding dengan bahan api yang lain. Gas hidrogen adalah bahan api yang digunakan dalam sel bahan api yang boleh digunakan untuk menggerakkan kenderaan. So bahan api ini juga kurang mencemarkan persekitaran berbandingkan dengan minyak petrol ya. So gas hidrogen dah paling bagus sekali ya.
Okey, menghitung haba pembakaran. Okey, kita tengok soalan ni pula. Pembakaran lengkap 2.30 gram etanol membebaskan haba yang meningkatkan suhu air sebanyak 32.77. Hitungkan haba pembakaran. So, sama je. MC theta. M 500, air 4.2. Okey, theta tak perlu tolak, dia dah bagi dah peningkatan dia. Okey, so dapat 68817 ataupun dalam kj 68.817 kj kan. Okey, so kita kira mol dia. Ingat untuk haba pembakaran ni ada step yang kedua tu, itu kita kira mol dia. Mol untuk etanol 23 tu 2.3 bahagi dengan 46, so dapat 0.05 mol. So pembakaran 0.05 mol akan riliskan heat. Kita kira tadi kan. Kita kira tadi MC theta ni adalah haba yang dikeluarkan oleh 0.05 mol. So kalau untuk 1 mol, kalau untuk 1 mol, so operasi dia bahagi, so dapatlah untuk 1 mol. So haba pembakaran ialah negatif 1, haba pembakaran ialah negatif 1376.34 kJ. Ataupun haba pembakaran etanol ni akan mengeluarkan haba sebanyak 1376.34 kJ. Okey, menghitung jisim bahan api pula. Tadi nilai bahan api tadi ya. Okay, nilai bahan api kerosene ialah 37 kg per gram. Hitungkan jisim kerosene yang diperlukan untuk memasak. Okay. Dia dah bagi nilai haba yang dibekalkan oleh api kerosene jika kita bakar 1 gram. So dia akan mengeluarkan 37 kJ haba. So kalau dia dah suruh kita kira jisim kerosene yang diperlukan untuk memasak air sejumlah 1.8, berapa banyak kita tengok kerosene yang kita gunakan. Jadi kita buat MC theta dulu. M dia berapa? Ni isi padu air 4.2. Okay, theta kita tolak 100 tolak dengan 27. Katalah kita ambil suhu ni dia dah bagi takat didih air dengan suhu bilik kan. So kita tolak lah. Suhu awal tu 100 dengan suhu akhir suhu air 100, suhu awal 27 kan. So tolak. So nampak tak? Ini haba yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan dalam eksperimen inilah. Jadi kita tengok nilai kerosene yang kerosene ni kalau 1 gram dia hanya boleh keluar 37 kJ. Tapi kalau eksperimen tu memerlukan 1.88 kJ, berapakah gram kerosene diperlukan? So 14.92 gram. Tu cara kita nak kira ya. Okay, example. Okay, what is the heat of combustion of ethanol is 1376. What is his fuel value? Okay, berapa ni cara macam mana nak kira fuel value dia? So first kali kita kena kira dia punya ni dulu ya. Etanol ni kita kena kira dia punya untuk 1 mol. Kita tahu 1 mol C2H5OH adalah sama dengan relative molecular mass-nya, iaitu 46 gram. Kan? Jadi kita tahu sini 46 gram will release 1376. Nampak? 1376 kJ per mol. Okay. So, calculate the heat given out by the combustion of 1 gram. Sekarang dia nak tahu untuk 1 gram kan. Okay, jadi sekarang ni dia nak tahu untuk sekarang ni dia nak tahu untuk 1 gram ya. Okey, sekarang kita tengok dia sekarang nak kira untuk 1 gram ni ya. Okey, so sekarang ni kalau kita tengok combustion of 46 gram of ethanol tadi, kan tadi cikgu cakap tadi 46 gram ni 1376 kJ per mol ya. Jadi kita tahu bila kita nak kira etanol punya mol is sama dengan dia punya apa? RMM kan? Berarti molecular mass. RMM for ethanol tadi is 46 gram. So combustion of 1 mol or 46 gram of ethanol is 1376. So kalau combustion untuk 1 gram je etanol berapa? So 29.9 kg. So kita tahu the fuel value of ethanol is 29.9. Sebab kita what is the fuel value? So fuel value ni adalah dikira untuk apa? Untuk 1 gram. Ingat, itu maksud fuel value tadi.
Fuel value tu tadi maksudnya kita nak tahu haba yang dibebaskan, haba yang dibebaskan kan. Haba yang dibebaskan apabila 1 gram bahan bakar tu terbakar dengan lengkap dalam oksigen. Betul tak? Itu maksudnya fuel value. Soalan tanya fuel value. So fuel value tu 1 gram. The amount, ingat fuel value tu bermaksud amount of heat energy given out when 1 gram of the fuel is completely burn in oxygen, ya. Tu maksud dia. So kita kena cari untuk 1 gram lah soalan ni. Kalau dia tanya fuel value je, mesti cari untuk 1 gram, ya. Okay. So suitable fuel for a specific purpose. So there are 3 criteria for a suitable fuel, ya. So kita ada 3 lupa tadi nilai fuel value, ya. Unit dia adalah kJg negatif 1. kJg negatif 1. Maksudnya apa? Amount tenaga yang dibebaskan untuk 1 gram. Okey. Ada 3 kriteria untuk memilih bahan-bahan bakar ni. Satu kriteria dia mesti menilai bahan api, nilai bahan bakar yang nilai bahan api ataupun nilai fuel value dia tinggi. Maksudnya 1 gram kita bakar pun dia terus mengeluarkan nilai yang sangat tinggi. Kan? Itu memang baguslah, ya. Kita gunakan, ya. Dan dia ekonomi, ya, maksud juga boleh menjimatkan, ya. Dan satu dia mesti environmental friendly, ya. So fuel value ni kita boleh panggil juga as heat value, ataupun nilai apa?